Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal anbiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بمعرفة العلم والحمد لله رب العالمين. Muka surat 404. Masih lagi kita belajar dalam bab muamalah. Salah satu daripada program syariat Allah iaitulah muamalah mengikut Al-Quran dan hadis. Bila mana muamalah kita atau urus niaga seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, berhutang, pinjam meminjam mengikut Al-Quran dan Al-Hadis, nescaya kita lepas daripada dosa dan perniagaan kita mendapat pahala dan ada keberkatan. Sebaliknya bila kita tidak mengikut garis-garis Allah yang Allah tetap dalam Al-Quran dan Nabi kata dalam hadisnya, maka perniagaan kita perniagaan yang tidak berkah dan kemungkinan besar perniagaan kita perniagaan yang tidak halal. Kenapa? Karena kita tidak mematuhi syariat Allah. Syariat Allah atau undang-undang Allah bukanlah terhad kepada semaya, puasa, zakat, haji sahaja. Bahkan lebih daripada itu, lebih daripada 5 rukun lagi, termasuklah nikah kahwin, jual beli, hatta mentadbir negara, mengurus ekonominya, mengatur kehidupan umat dan lain-lain lagi. Kesemuanya Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi alhamdulillah malam ini kita belajar sedikit sebanyak perkara yang berkait dengan syariat Allah, iaitulah dalam tajuk halal haram dan jual beli. Sambungannya tidaklah boleh menjual sesuatu yang cacat. Situ kan? Situ dah. Betul tak? Atas sekali, tidak boleh menjual sesuatu barang yang cacat, barang yang rosak dah. Kecuali sudah dijelaskan keaiban barang itu satu persatu. Kita nak jual kereta buruk, bukan setakat buruk makan selendar dah. Nak boleh hidup dekat pagi-pagi tolong. Bila nak jual kereta tersebut, kena cerita kepada pembeli, kereta saya ni makan selendar dah. Pagi-pagi saya start kena tolak sama, bini tolak, saya jaga steering. Awak nak ambil lah, harganya 1,500 je. Kena rakyat tu kan. Jangan kita kata kereta saya ni bagus, walaupun lama pun bukan sebarang lama ni, sekali tak hidup sekali dah. Sedangkan tidak sedemikian, itu menipu dalam jualan, berdosa kita dengan Allah dan sakit hati pihak pembeli. Kiranya tidak diterangkan keaiban barang itu dan ada
Dan ada pula di antara yang menyaksikan perjual belian itu seorang yang mengetahui keaiban barang itu, maka hendaklah ia menjelaskannya. Demikian menurut petunjuk dari sebuah hadis, dan perkara itu dikira sebagai peringatan yang wajib. Termasuk juga kita sebagai ejen atau sebagai broker orang tengah. Satu orang kita nak jual kereta kitanya sekian-sekian. Kemudian kita ni tak ada masa nak pergi cari pembeli. Maka kita suruh kepada satu orang, kita panggil broker. Awak tolong carilah pembeli, siapa-siapa nak beli kan. Kemudian kita pun ceritalah kepada broker, kata saya ni ada masalah. Masalahnya begian, masalah tak walak lah. Kemudian kita sebagai broker, kita carilah pembeli. Kita sebagai broker, kita kena cerita tentang keburukan kereta yang kita nak jual ni. Kereta si A kita ni, orang dia cari pembeli dah. Ada lah keretanya sekian-sekiannya dan jual dengan harga sekian-sekian. Tapi kekurangan kereta ni kena cerita lah, tempat kurang, tempat lebihnya, tempat buruk, tempat orang kena cerita habis kepada pembeli. Kalau pembeli puas hati, dia nak juga, silalah. Terpulang lah. Nak beli, okey lah. Tak sibuk, tak ada masalah. Itu kena cerita. Jadi orang yang broker bila dia susu sembunyi keaiban di atas satu-satu barang jualan, maka ini satu dosa di atas broker tadi itu. Termasuk penipuan yang haram ialah mencampurkan barang yang baik dengan yang tidak baik, serta menjualnya sekaligus dengan suatu harga kerana tujuan untuk mengelirukan dan menipu. Niat nak menipu ni satu niat tak baik, apatah lagi secara terang-terang dan berani menipu dalam jualan. Kaya dah sebentar, atau kaya lah tak dunia. Bukan tak kaya, nipu ni kaya. Goreng menang, banyak kali menipu kaya. Bukan tak kaya, tapi buka sebentar, katut jabat. Dan tak ada apa, dia mau buat panggil, buat kelewat nak diserang, hari pak takar. Tapi dia kaya dah, juta-juta. Ini menipu. Jangan kena dalam jualan gini, pokok dalam urusan umrah pun orang berani menipu. Dalam urusan umrah orang berani menipu. Ambil dengan harga murah, berilah 3,700, 3,500, 4,000 cukup. Hotel dekat masjid, percuma sekian-sekian. Tarikh sekian-sekian kita berlepas 12 hari 3 malam. Bila murah pakak lagi sampai satu masa, tarikh yang disebut tunda ke minggu depan. Tunggu minggu depan, tunda ke bulan depan. Bulan depan tunggu ke bulan. Akhir-akhirnya tak tahu pak mana. Pitih hilang, tak tahu pak mana. Tak tahu syarikat ni disita lama dah. Tak operasi dah. Ini ada juga segelintir manusia yang menipu dalam urusan umrah. Walau ini benda ibadat ni, tapi manusia berani menipu. Kaya lah sebentar. Lepas tu susah pula. Dia dalam keadaan takut. Orang yang makan harta tak sebenar, dia takut. Dengan Allah pun dia takut. Dengan manusia pun takut juga. Di antaranya lagi ialah mencampur adukkan wan palsu dengan wan yang sah. Duit palsu campur dengan duit sebenar. Lain orang boleh cetak, boleh buat macam-macam lah. Beli dengan duit palsu haram hukumnya. Itu juga dilarang dengan keras. Kerana duit palsu tidak ada nilai emas. Kertas betul-betul, kertas biasa, kertas tak ada nilai. Adapun duit kita sekarang, duit original ni, duit ada nilai emas. Buktinya kalau dia beli emas, tu akan berjual lah kita. Tapi kalau duit palsu, kita buat duit palsu 10,000 nak beli emas. Baik betul tidak? Saya buat duit palsu ni nak kata asing. Siapa dah nak duit palsu?
Walaupun aku ada gambar aku pada sains tangan zeti pada ni, tak laku daripada sukan. Sebab tak ada nilai. Walaupun rupa sama sekalipun. Ada pun duit sekarang, ada nilai emas. Sebab itulah, sebagaimana mak wajib zakat, RM1 wajib zakat juga. Sebab benda tu sama. Tipu dalam wang palsu dengan wang yang sah, itu juga dilarang dengan keras. Jika pembeli memberikan wang palsu dengan harga yang kurang yang didapatinya antara orang-orang lain dengan harga lebih kurang, kemudian ia mengetahui bahawa si penjual itu akan menukar wang itu kepada muslim yang lain dalam perjualan beliau nanti, tidak harus diberikan kepadanya. Duit palsu ni kalau buat dalam tabung masjid, tak ada pandang. Kita tak boleh lihat, kita tahu dah duit palsu ni. Tak tipu masjid mana-mana ni, boleh lihat tak palsu. Tak apalah kita boleh tipu orang masjid, tapi tak ada pahala. Tak ada pahala kita buat duit palsu dalam tabung. Dah 100 juta ke, 2 juta ke, tapi duit palsu sikit pun tak ada pahala. Sebab tak ada nilai. Itu baik, tak ada harga. Tidak ada jalan yang paling baik bagi wang palsu itu melainkan membuangnya ke dalam perigi buta. Buat bakar api je lah, atas sebagainya lah. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para salafus salih. Pada orang salafus salih, ada duit yang tak pakai duit haram, dibakar api dah. Tak guna pakai. Ataupun diserahkan kepada tukang lebur supaya meleburnya dan memisahkan perak yang ada dalam wang itu supaya ia menjadi sesuai semula untuk dipertukarkan. Manakala tembaga yang palsu dari wang itu dapat pula digunakan untuk kepentingan yang lain. Barang siapa yang tidak boleh melakukan serupa itu, hendaklah menjauhkan diri dari menerima wang palsu yang tidak boleh diperjualbelikan. Sesiapa yang mendapat wang palsu dan ia mengetahui orang yang membuatnya, hendaklah ia mengembalikan kepada tuannya. Kiranya ia merasa berat untuk membinasa, jangan sekali-kali memberanikan diri untuk menukarkan kepada muslim yang lain, kelak ia akan berdosa. Ini mungkin kita tahu akhir jadi bersunnah. Tapi dalam masyarakat kita ni banyak orang jadi berokah tanah, berokah rumah, berokah kereta, macam-macam berokah lah. Ini pun satu kesalahan dari segi syariat kita. Salah ke mananya? Ada tuan tanah atau tuan rumah, letak harganya, katalah kita nak jual rumah dalam kawasan bandar, harga kita letak RM300,000. Kita ni tak ada masa nak pergi cari pembeli, sebab kita sibuk dengan urusan. Lalu kita pasal satu orang dia tu dia cari, kita panggil berokat. Kita sebut kepada berokat, saya nak jual rumah saya dengan harga RM300,000. Awak tu lagi carilah pembeli. Kemudian gia awak ni saya ubah lah. Gia awak ada lah. Jangan ada pusing. Bos cakap belok telah separuh masuk tu boleh coba lah. Tidak saja lah gia awak pergi bagi-bagi tu kan. Berokah tak apa lah, pergi cari, ada lah pembeli. Biasa pembeli akan tanya kan, berapa nak jual rumah? Rumah tu RM380,000. Yang potennya nak je RM80,000. Berokah nak makan ke dia tak? Tuan rumah tak tahu menahu. Berokah je letak RM80,000. Lalu pembeli kata tak boleh kurang lagi ke? Kurang banyak mana? 300 tak boleh. 370 boleh nak kurang RM10,000 je. Nak ambil tafsir tak sah. Jadi perbuatan sedemikian sudah menyalahi syariat. Sekiranya berlaku pembelian jualan tersebut yang sudah syariat tidak sah, bermakna duit yang kita makan RM70,000 itu duit tidak halal.
Sebab kita meletak harga bukan barang kita. Barang bukan rumah bukan. Kita tu cari kan. Lepas tu akan upah kan. Kalau tu ada upah, menurut janji upah sampai masa orang bayar 300,000 senyap, tu awak senyap di. Tu rumah dia kadang-kadang dia bila boleh biji 300,000 masa saya pula nak upah orang ni. Ada juga kadang-kadang sialah aku buat cari pembeli kadang-kadang jatuh hari air berkali. Dulu bayar mana? Sampai masa tak sewi ngopah dah. Ini berdosa atas kamu kerana menyalahi janji. Itu dosa pihak dua rumah pula. Pengharaman menguraikan timbangan pula. Seseorang pedagang, peniaga hendaklah bertakwa kepada Allah dan segala serba-serbi mengenai perniagaannya. Itu seboleh-boleh kalau kita ambil bidang perniagaan, kita mencuburi bidang perniagaan, bila kita jadi peniaga yang bertakwa, peniaga yang muttaqin, arkitek muttaqin, engineer muttaqin, pemerintah yang muttaqin. Kita nak lahirkan insan-insan yang muttaqin, intelektual yang muttaqin, nak lahir VIP yang muttaqin. Barulah usaha kita, perniagaan kita dapat mardatillah, jauh daripada murka Allah. Itu usaha yang ada sifat takwa. Bertakwa kepada Allah dalam segala serba-serbi. Kita kerja gapo, apa jua kerja kita, usaha yang ada sifat takwa di hati kita. Barulah kita beramanah dengan kerja kita. Terutama sekali dalam menakar dan menimbang. Sebab bahaya dalam keduanya, menakar ni menyuka, mengukur. Bukan itulah tu. Menimbang. Sebab bahaya dalam keduanya amatlah besar. Mana besarnya firman Allah, wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya neraka wil bagi orang-orang yang mengurangi timbangnya. Pembeli nak skala, kita timbang tak cukup pun skala. Isi hak dalam tak cukup skala. Mata kilo tu, jarum atau mata tu tubik, skala tu tubik tak? 1 kg. Tapi isi dalam tak sampai pun 1 kg. Disebabkan ejah, mengejah barang dalam tu. Supaya juga kadang-kadang orang jual pan minyak. Pan minyak ni kadang-kadang metal tu boleh ejah dalam tu. Kita bubuh 50 yen. Dari segi liter tu tubiklah sekian-sekian. Tapi sebenarnya hak masuk dalam taki kereta tak sampai pun jumlah. Hak 50 tak sampai pun jumlah liter. Liter yang tubik sama dengan 50. Kita bubuh 50 dan liter pun tunjuk 50. Tapi isi hak masuk dalam taki tak sampai pun. Sebab dia mengejah barang dalam. Boleh ejah enjin dia. Hanya panggil menipu. Siapa-siapa buat kerja menipu, wai dengan kewai di akhirat pula. Apa atas dunia dia mau kaya, kaya jual batu, kaya meniaga begini, tapi dengan menipu. Jaga di akhirat pula. Kita akan berdepan dengan wai dengan kewai. Dunia tak apa lah. Orang tak tahu, SPRM pun tak tahu, polis pun tak tahu, pembeli pun tak tahu, penjual pun tak tahu, pekerja pun tak tahu. Kita dah tahu. Jaga. Kita seorang dah tahu. Akan tetapi Allah mengetahui juga. Sebelum kita tahu tak, Allah tahu tak kita nak kerja jahat. Kalau kan dia lah. Lepas tu kadang-kadang kita dah lepas cari duit ni kan, sama ada cara nego,
makan gaji, politik. Kita takut Allah Ta'ala beri kekayaan dalam bentuk istidraj. Sebab tu ada satu ulama dia ajar satu doa untuk nak menyelamat daripada istidraj. Allahumma inni a'udzubika minal makri wal istidraj. Ya Allah, sesungguhnya aku minta pelindung denganmu ya Allah daripada tipu daya dan istidraj. Istidraj artinya Allah Ta'ala beri kesenangan dalam bentuk dia murka. Jadi dia beri, bukan dia tak beri, dia beri tapi dia beri itu dia beri dalam keadaan dia murka, bukan dia redha dah. Oleh kerana sifat Tuhan ni Rahman Rahim, Tuhan ni Maha Pemurah. Telajak murahnya Tuhan ni dia beri belakang. Manusia beriman ke, manusia tak beriman ke, binatang yang tak ada agama, orang kaya-kaya yang tak ada agama semua, nasbah makan minum atas dunia, dia beri belakang. Sebab Rahman Allah Ta'ala murah sungguh. Tapi ada beza, Allah Ta'ala beri kesenangan kepada orang Islam tak sama dengan Allah beri kesenangan kepada orang kafir. Tak sama. Walaupun jumlah bentuk sama, kekayaan sama, tapi dari segi Allah Ta'ala beri itu, Allah Ta'ala beri kepada orang Islam dengan cara Allah redha. Adapun Allah beri kepada orang bukan Islam, Allah Ta'ala beri juga, tapi Allah murka. Termasuk juga lah orang-orang yang Allah beri kekayaan dengan istidraj. Kita menipu pun, kaya juga. Menyeleweng pun, kaya juga. Pecah amanah pun, kaya juga. Kau tipu, kau kaya. Kau tipu, kau jutawan. Kau menipu, kau juta wan. Kau kaya. Ingat, bila menipu, kau kaya. Kau menipu, kau kaya, bermakna Allah Ta'ala beri dengan secara istidraj. Istidraj Allah Ta'ala beri dengan murka, benci, tak renta. Benda tadi ambil lah. Akhirnya kita pun tertipu. Dia rasa Tuhan ni tak murka, dia rasa ni tak apa. Tengok penipu pun laku. Ada sambutan, ramah pelanggan. Tapi sebenarnya kita dengan Allah semakin lama semakin jauh dengan rahmatnya. Semakin lama semakin jauh dengan rahmatnya. Kalau tak ada hidayah di penghujung hidup, maka matilah dalam istidraj itu. Na'udzubillah. Itu takut. Jangan kita rasa sedap dengan menipu. Itu berhati-hatilah kita. Sebab terlalu hakam, kita kena tahu kena buat juga. Ada apabila mereka menyuka, hanya sifat orang wailul mutaffifin lagi. Apabila mereka menyuka, mengukur, menimbang untuk dirinya dari orang lain dicukupkannya. Dan apabila mereka menyuka untuk jual ke orang atau menimbang untuk mereka dikurangnya. Supaya tu ukuran kaki ke gapo ke samalah tu. Ada ingat dah kita kerja kontraktor, kita kerja tukang rumah, kita kerja jadi nyuka bagai-bagai. Tu kena berhati-hati. Dan begitu suka guna cupok dan tak guna cupok dah pakai kelu. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam kepada para pedagang, para penjual, peniaga, innakum walitum amra halakat fihi al-umam as-sabiqah al-mikyana wal-mizana. Artinya kamu telah diberi kuasa untuk mengurus sesuatu urusan di mana kebanyakan ummah-ummah sebelum kamu binasa kerana mengurus suatu urusan, iaitu takaran dan timbangan. Mikyah ni sukat, mizan timbangan. Maksudnya menipu dalam timbangan dan menipu dalam sukatan. Yalah, banyaklah biasa
Ada orang berkongsi pengalaman hal lepas-lepas ada. Masa kerja kontraktor dulu kan, walaupun nampak kaya, pakai kereta besar, tapi hidup tak bahagia, hati tak tenang. Sebab apa? Tadilah kadang-kadang tidak semua, kadang-kadang bila terdapat projek besar, tu kena banyak tu boleh kau dapat tu kan. Banyak dah kena bika orang tu, kena bika orang ni. Hati sama telah, kita kena jaga. Orang tu pun nak pergi dia, orang ni pun nak pergi dia. Awak kerjanya kita nak kena siap mana ke apa ni. Akhirnya tak bahagia juga. Tadilah sebab apa? Sebab ada penipuan, apa tu lagi, rasuah, pecah amanah, tidak jujur dan sebagainya lah. Lantara itu hendaklah anda berlaku adil dan tidak menganiaya-nyai. Kita sebagai pemerintah, sebagai pemimpin, sebagai raja, mestilah adil terhadap rakyat jelata. Baik dalam ekonomi atau apa-apa sekalipun, bila kita diberi kuasa, hendaklah kita amanah dengan kuasa yang diberi. Iaitu apabila menerima samalah dengan pemberi, menerima sama dengan memberi. Kalau memberi haram, terima pun haram jugalah. Memberi rasuah itu haram, menerima rasuah pun haram jugalah. Dan hendaklah ia berhati-hati dalam memperhatikan takaran dan timbangannya. Sebab itulah umat Islam di hari ini mendapat cabaran yang sangat dahsyat dan besar. Islam di zaman Nabi dapat menyelesaikan masalah. Islam di zaman kita menimbul masalah yang banyak. Ini bezanya. Islam di zaman Rasulullah menyelesaikan masalah. Dalam masa 23 tahun boleh settle habis ini. Dengar asalnya hak kafir, beriman, hak sembah batu, pergi sembah Allah Ta'ala, hak bunuh anak hidup-hidup, sayang kepada anak pula, berpecah belah, bersatu padu. Itu Islam di zaman ini masa 23 tahun ya. Tapi Islam di zaman kita ni tak dapat menyelesaikan masalah. Bukan Islam tidak dapat menyelesaikan masalah, tapi umat Islam. Jadi Islam kita di hari ini kita tidak guna pakai sebagaimana umat-umat Islam di zaman Rasulullah, iaitu sahabat-sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini menyebabkan seluruh umat Islam di hari ini dizalimi, dianiaya-nyai. Mana yang ada negara Islam, ada parti Islam, ditindas, disekat, macam-macam lah. Ini sedang menipu kita di hari ini. Di Yaman, kita tahu belakang dah. Palestin, itu lagi-lagi lah. Di Syria, di Iraq, bermacam-macam isu yang sedang melanda umat Islam. Dan kekayaan-kekayaan yang Allah beri kepada umat Islam tak mampu menyelesaikan masalah juga. Arab Saudi kaya, Dubai kaya, OIC, Emiriah Bersatu, dan lain-lain lagi. Badai-badai yang hebat, semuanya tak dapat menyelesaikan masalah umat sendiri. Sedangkan Islam agama yang besar, agama yang agung. Tapi kenapa tak dapat menyelesaikan masalah umat? Jawabnya salah satu punca kerana penyakit hubbul mal, kasih kepada harta dan takut kepada mati melanda di hati umat-umat di hari ini. Kasih kepada harta dan takut kepada kematian diri sendiri melekat di hati, menyebabkan tak peduli dan tak kisah. Islam ditindas, umat Islam ditindas, dan tak kira dah hartanya halal ke haram, asalkan hartanya tak peduli dah. Hanya sedang melanda sebagai bala dalam agama yang menimpa umat yang ini. Lepas sebab timur, lepas satu isu yang timbul dan tak ada penyelesaian.
Dan ulama-ulama di kalangan kita sudah lesu. Orang awam tenggelam dengan kelalaian. Ulama-ulama sudah lesu, sudah letih, tak bermaya lagi nak menyelesaikan masalah umat. Hanya menyebabkan bermacam-macam isu yang timbul di kalangan kita tak dapat selesai. Bahkan mereka semakin berani pula mencabar hukum-hukum Allah dengan apa yang dicabar oleh sistem Islam. Nak saya mau balik fatwa-fatwa agama. Jadi apa guna kita mengaji tinggi-tinggi? Allah beri cerdik kepada kita. Bila cerdik kita nak sampai Allah, nak sampai hukum Allah. Ini bermakna nak sampai Allah Ta'ala lah. Nak sampai hukum Allah, nak pertikam. Soalan kita pertikam Allah. Soalan Allah yang buat ni ada tak kena lagi. Soalan ada kekurangan lagi. Soalan tak sesuai lagi. Sehingga kita mengaji bahagian undang-undang ni boleh pertikam, boleh protes, bahkan nak sampai nak pulangnya. Ini berlaku akhir zaman. Ini kita membimbangkan kita. Kalau kita tidak kuat akidah, tidak kukuh ibadat. Dan ibadat kita di hari ini ibadat yang kurang ruh. Atau boleh kita kata secara kasar sikit, ibadat tidak ada ruh. Kadang-kadang kita mari masjid pun kita sembahyang setakat kita aja. Klik di rumah. Pernah tak kita tanya anak-anak kita ni sembahyang ke tak kita tengok TV selongok dekat sini? Pernah tak kita dengar mengajar, kemudian kita klik, kita sapa pula ilmu kepada keluarga di rumah, tak bagi belajar mana ni contoh. Berapa kali kita dengar mengajar, berapa kali kita klik di rumah, kita sapa pula kepada anak-anak kita. Ini nak kata ibadat kita tidak ada roh. Jangan ke untuk orang, jangan ke untuk orang, untuk keluarga kita pun kita tak mampu nak tarbiyah. Tak mampu nak sampai dakwah kepada keluarga kita. Kita tak dengar mengajar siapa mana. Ustaz sendiri pun tak mengajar siapa mana juga. Tapi ustaz sendiri pun kadang-kadang klik rumah pun tak mengajar bini juga. Tak mengajar anak juga. Dia mengajar ke orang lain je. Tapi keluarga sendiri dia tak mengajar pun. Nak katanya roh Islam kita ni semakin mana? Disebabkan banyak faktor. Kadang-kadang berpunca daripada makan minum. Ialah benda haram ni kadang-kadang kita tak nampak. Benda syubhat kita tak nampak. Nampak ke tak nampak, dari segi hukum mungkin dimaaf, tapi kesan gelap kepada hati akan memberi kesan kepada hati kita. Menyebabkan kita mampu untuk diri kita saja, tapi kita tak mampu untuk keluarga yang terdekat. Apatah jiran sebelah rumah. Berapa kali kita ajak jiran mari sembahyang Jumaat. Berapa kali kita kempen jiran, marilah kita belajar. Cuba tanya diri kita. Tidak nak mengata kepada siapa-siapa. Muhasabah kelemahan kita di akhir zaman. Sebelum bangkitnya selain pula, itulah kita akan alami. Subhanallah. Inilah bahaya besar yang sedang yang sedang melanda umat. Hiburan tak habis-habis dengan hiburan. Baik, tertib pedagang pula. Kiranya dan hendaklah ia berhati-hati dalam memperhatikan takaran dan timbangan. Kiranya boleh biar ditambah sedikit apabila memberi dan mengurangi sedikit apabila menerima. Itulah yang utama dan afdalnya. Sebagaimana yang sentiasa dilakukan oleh para salafus salih. Boleh kita orang jual ni, apa kata kalau orang beli sekilo kita lebih dah sikit. Kalau kita jual buah, kalau sekilo 5 butir, ambillah 10 butir hak lebih. Mudah-mudahan hak lebih ni boleh tampung sekiranya kilo kita ni tak segar. Mana tak kadang-kadang kilo kita ni tak segar, lama tak serubih dah. Jarum tak betul kan. Tak sepatut sekilo jadi sekilo dah. Maka kita lebih sebutir. Begitu kita jual nasi ke, jual pakai apa saja kita jual. Kita lebih sikit, habis cuma tadi dah. Dan lebih tu jadi pahala bagi kita.
Di antara mereka yang berkata, saya tidak mahu membeli neraka wil daripada Allah dengan lebihnya sebiji dua. Aku kita lalu. Subhanallah. Tengok buli nah. Semakin-makin menjadi walau remaja, dia bukan bertua pun. Remaja, tidak budak-budak, remaja laki-laki, remaja perempuan. Subhanallah. Sampai tengok demo ikat curi motor di Masjid Baru dah. Punya tu dah macam bogan. Allah, semua tegak cok tak pasal motor ni. Tak tudung gapo-gapo je. Tak baik kita buat air kat orang. Mak dia curi tidak dengan Tuhan lah dosa, itu tak dinafi dah. Sebab itulah Islam ni dia ada undang-undang sendiri. Islam tak benar kita buat gitu. Islam dia benar kita ikat orang curi. Islam ada undang yang tidak memalukan keluarga, tidak memalukan pencuri itu sendiri. Tapi bila kita buat orang panggil ikut nafsu kita kan, ikat orang curi, belanja bogel habis licin, dia nak belanja di mana dah? Tambah Allah pakai likung belakang, letak tamu tu, buku gambar pula dah. Ngapa coket ni? Tudurlah sikit nak pun gambar. Malu kawan tu. Apa perasaan mokpok dia? Bila kita Islam tak sebab gitu, tapi kita lebih pada yang panggil bila menampau lebih pada Islam tak juga, dia panggil fanatik. Atau lajak kita nak marah kepada mencuri ni, kita buat mana-mana kita. Tak boleh. Islam ada cara dia. Hingga suruh boleh. Apa ni? Ada undang-undang dia. Islam ada undang-undang dia. Maka Islam terbaik. Apa dia? Baik cara-cara dia juga. Bila kita mandang, jadi gitulah. Jadi nampak siap pula kita tengok. Sekolah tempat tu dah tambah dengan tali lembu, jalan pun jalan itu. Pinjau dulu bersama pada polis dengan Allah. Islam tidak gitu. Islam ni comel sederhana, tidak melampau sangat. Ini tengok. Allah dah ni dahsyat. Makin bolehlah. Semua tu mencermin kepada kita naiknya dhaifnya Islam di hari ini. Ini berpunca daripada kurangnya didikan agama, tidak amanahnya pemerintah, tidak jujurnya pembesar-pembesar, khianatnya pembesar-pembesar pemerintah. Maka inilah akibat yang berlaku dalam masyarakat kita di hari ini. Ini perlulah kita muhasabah. Kita cek diri kita di mana kasihlah kita. Dia dah panggil gerak sekaligus tu, ya dah gerak, kena gerak lah. Tapi kena kawal lah sifat gerak kita. Jangan doa lalu. Tak tahu bila tengok dunia belakang, siapa mesti keluar kenyataan mesti kita ni, jangan buat gitu. Betul dia kata tu. Yang kita kata, mesti sedaplah, mesti tak curi motor dia. Tak bisa buat gitu. Tidak soal motor siapa, motor siapa. Yang mesti kena nasihat kepada kita. Ikat tu boleh ikat ada hak, tapi kita bertindak melampaui. Kalau nak apa tak boleh, salah. Kadang-kadang hak curi itu bukan, kadang-kadang kita subuh sangat. Turun masjid dan mau katak-katak kan apa katak orang curi. Maka nak beri 3,000 ping. Tak ada kena-mena dengan kita pun. Orang curi motor Pak Ahmad. Kita ni bukan Pak Ahmad, Pak Allah ni. Kita katak juga kawan tu ni. Sepak kaki, sepak kepala. Selama ni aku diitadai dah ni. Akhirat dia boleh dakwah kita tu. Mana Pak Allah kata aku 3,000 dekat masjid mana tu. Aku nak dakwah ni. Cuci kepala lah kita. Harus kita cuci kepala dia. Sungguh benar bukan main-main. Jangan kita mudah-mudah. Habis ini insyaAllah kita sama bulan tertib pedagang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Walhamdulillahirabbil alamin.